Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita dalam tips dalam dunia pelaburan saham, dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang bagaimana kita ingin melakukan trading plan. Ini satu perkara yang penting, tuan-tuan. Pada seorang pedagang terutamanya, trading plan ini sangat penting. Alright, trading plan. Apakah yang dimasukkan trading plan? Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. Trading plan bermaksud sebarang tindakan kita beli atau menjual saham, kita mesti ada perancangan. Kita mesti ada perancangan dalam pelaburan kita, terutama sebagai seorang pedagang. Kerana seorang pedagang akan mengambil kira apakah risiko yang mereka ambil dan apakah pulangan dengan jarang yang boleh diperoleh. Dengan kata lain, trading plan bermaksud kita perlu tahu di manakah harga yang ingin kita beli satu saham yang kita miliki, entry price. Alright, itu yang pertama. Kedua, kita kena sedia maklum berapakah risiko yang kita nak ambil, yang mana kita kena tahu di manakah stop loss. Sekiranya saham yang kita beli ini tidak menjadi seperti yang kita inginkan, disebabkan oleh sentimen pasaran, disebabkan oleh mungkin berlakunya fail breakout ataupun berlaku sesuatu yang tidak diingini, jadi kita tahu kat mana kita nak kurangkan kerugian. Inilah yang dimasukkan dengan trading plan. Dan barulah apabila kita tahu di mana kita ingin masuk, seharga saham kita ingin miliki, dan kita tahu apa risiko kita, barulah kita tengok adakah risiko yang kita ambil ini setimpal dengan target price, harga yang kita nak sasarkan. Macam nak buat ni semua, tuan-tuan? Sebenarnya kita yang tentukan, bukan pihak ketiga. Sebab tu apabila kita bertindak membeli satu saham, kita jangan tanya orang sebelah, jangan tanya jiran sebelah, kerana kita dah bertanggungjawab atas keputusan pelaburan kita. Dan saya nak tunjukkan satu contoh bagaimana kita menggunakan carta. Analisa teknikal ni membantu kita membuat strategi, dan di manakah tahap sokong risk yang sanggup kita ambil, dan di manakah ganjaran yang boleh kita peroleh. Sebagai contoh, anda boleh lihat di skrin saya sekarang. Saya ambil contoh saham Jetiasa sebagai contoh. Saya zoom saham, tuan-tuan. Apa yang anda dapat saksikan, saham ini membuat reversal candle semalam. Tetapi mungkin kita terlepas kapal. Apa yang saya boleh lakukan pada pagi ini, saya tandakan di manakah tahap rintangan. Walaupun saya tak tanda, dan ada persistent breakout. Bermaksud di sinilah kita boleh masuki pasaran pada ketika saham ini membuat tujahan menggunakan kaedah dipanggil buy on breakout. Jadi bermaksud entry price kita, strategi kita guna pakai adalah buy on breakout. Dan apa yang kita dapat saksikan di sini, breakout pada harga 70 sen. Bermaksud kalau kita nak membuat kaedah saham yang kita kaji ini, kita nak masuk pasaran, kita akan masuk pada harga contoh 70 sen sesaham. Strateginya entry price kita pada harga 70 sen, kita menggunakan kaedah dipanggil buy on breakout, BOB. Alright. Dan kita lihat tahap sokongan dia. Tahap sokongan kalau saya ambil tutup gap adalah paras 68 sen lebih kurang. Alright. Contoh, saya ambil contoh 68 sen. Inilah risk yang you berani ambil. Jadi di sini kita dapat lihat risiko yang kita ambil adalah sebanyak 2 sen sesaham. Jadi apakah target price? Sekurang-kurangnya target price kita mesti setimpal dengan risiko yang kita ambil. Bermaksud sekurang-kurangnya pulangan yang kita nak perolehi adalah sebanyak 72 sen sesaham. This is what we call risk atau reward to risk reward ratio adalah 1:1. Ini asas. Sebab itu, lihat risiko anda sebelum anda membuat sebarang tindakan pelaburan, kerana di sinilah bijaknya kita menjadi seorang pelabur dan pedagang yang berjaya, yang mana kita dapat mengawal wang kita daripada terus mengecut. Right? Sebab itu kita kena kawal risiko kita, dan kita boleh berkawan dengan trend, kita boleh ada pulangan yang luar biasa. Jadi pelabur bijak, jadi pelabur bertakwa.